ilmu, sedikit perkongsian yang boleh saya bawakan agar kita boleh ketengahkan apakah perkara yang baik yang boleh kita bawakan dalam kita punya usaha projek. Okey, tak payah official sangat. Adik-adik boleh interrupt saya, boleh tanya jika mana-mana part yang tidak jelas. Dan saya kata saya nak menyentuh, slide saya pun tak banyak untuk menyentuh the gist. Apakah perkara utama dalam penghasilan kita punya projek dalam yang kita gagaskan dalam maupun di HEPA, maupun di pusat pengajian, maupun persatuan pelajar rasmi yang lain yang berada dalam universiti. Jadi saya yakin dengan adanya elemen perkongsian ini, boleh kita ketengahkan ke perlu. Ya, ada soalan ke? Jelas ke adik-adik? Belum lagi. Jelas. Belum lagi. Okey, saya terus ke elemen pertama. Dalam kita merangka, tidak mustahil dalam mana-mana adik untuk menjalankan satu projek atau program. Itu benda yang beza, kita kena faham. Program dan projek adalah something benda yang agak different. Bila kita nak menjalankan projek, sudah tentu kita perlu mengetahui asas atau fundamental yang perlu diketengahkan sebagai persediaan. Jadi saya yakin untuk memastikan kita mudah berurusan, mudah mengenengahkan projek kita, kita kena faham dulu konsep asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama saya ingin jelaskan apakah asas fokus dalam pengurusan projek. Yang mana saya nak kita faham apakah asas yang perlu kita faham terlebih dahulu sebelum kita melihat ataupun kita nak deliver projek maupun ya. Okey ke? Okey? Ke ada soalan? Bagaimana? Okey. Tak ada. Okey. Okey. Apa yang penting ialah sekarang ni ialah kita menjalankan projek. Kita merancang projek. Kita memikir projek. Namun kita terlupa atau terlepas pandang satu penghayatan yang perlu kita jelas bila kita nak memahami projek kita buat tu, kita kena menjiwai satu projek yang nak kita buat. Maksudnya saya ingin jelaskan di sini penghayatan asas aspirasi satu projek dengan skop tanggungjawab ataupun penyampaian yang ingin kita laksanakan. Pertama sekali kita kena lihat apakah misi-visi kita dalam penghasilan kita punya projek. Jadi kalau adik-adik faham bahawa kita ada mission ataupun kita ada deliver yang perlu kita sasarkan atau yang kita perlu gagaskan dalam projek kita, tuan-tuan dan puan perlu jelas apakah misi-visi kita dan di manakah kita. Bila mana di USM, apakah elemen di bawah USM yang perlu diselarikan, yang perlu dimatlamatkan. And then yang kedua ialah melihat dasar dan fungsi. Apa jua benda yang dibuat termaktub di bawah perlembagaan. Kita yakin Tuan Saman dan juga Puan Fahana, kita ada perlembagaan pelajar yang perlu dipatuhi, perlembagaan pertubuhan kita ataupun garis panduan kita yang mensasarkan saban tahun apakah delivery yang perlu kita buat. Jadi bila kita ada misi, kita ada vision, kita ada juga dasar dan fungsi ataupun apa jua garis panduan termaktub, itulah yang perlu kita selarikan. Dan bila kita clear dengan dasar dan fungsi ini, bolehlah kita melihat apakah objektif setiap projek di bawah pimpinan kita. Kita ada yang kuasa telah dilantik yang perlu merancang tahunan punya aktiviti ataupun jangka masa panjang, jangka masa pendek ataupun melibat sama dengan fakulti ataupun pusat pengajian lain ataupun libat sama dengan pihak luar yang mana elemen misi visi dasar ni diketengahkan terlebih dahulu dalam elemen perancangan asas kita punya elemen. Maknanya adik-adik kena faham misi kita, visi kita dan apa dasar kita yang ingin diketengahkan. Okay? Dan seterusnya yang warna pink tu saya highlight objektif jabatan. Tidak lari walaupun adik-adik berada di bawah sediaan HEPA ataupun pusat pengajian, namun kena lihat fungsi. Contohnya lah kalau di pusat pengajian ilmu pendidikan, kita ada persatuan ilmu pendidikan. Apakah gagasan ataupun aspirasi utama yang diketengahkan ialah bakal-bakal guru yang akan berdamping ataupun persediaan bakal-bakal guru dari segi ilmu untuk mengenengahkan mengajar ataupun PDP yang termaktub di bawah fakulti ini. Contohnya di bawah pusat pengajian ini ataupun di pusat pengajian sains, kita kena faham nurture kita bagaimana. Jadi ini penting untuk selarikan. And then melihat juga apakah skop jangka panjang, plan jangka panjang ataupun aspirasi tahunan yang telah ditetapkan oleh jabatan. Contohnya lah setiap persatuan ada sasaran baru. Dengan keadaan new norm ketika ini, we cannot make it program di luar, kita kena jelaslah apakah aspirasi yang ditetapkan, disasarkan yang perlu kita selarikan. Barulah kita boleh deliver hasrat yang murni ataupun yang selari dengan ketetapan universiti oleh pihak atasan maupun kementerian. Itu jangan lupa. Then kita lihat
Kalau ada plan strategik yang telah ditetapkan, yang perlu disasarkan, kalau kata jangka panjang 5 tahun ataupun 2 tahun, ataupun jangka pendek yang ditetapkan dalam satuan yang telah disenaraikan oleh HEPA atau sebaliknya ataupun pusat pengajian, adik-adik kena melihat kelima cakupan ini sebelum melahirkan kertas kerja. Ini sebaringkah pada saya di awalan ni, Puan Fana dan juga Tuan Saman, agar suntikan aspirasi konsepnya ialah bukan bila ditanya refer pada kata kerja. Nampak? So penghayatan ini kena ada dalam jiwa kita. Bila kita berfikir, bila kita menakul, kita dah tahu we want to do the project because kita ada penghayatan aspirasi yang ingin diketengahkan. Jangan bila pegawai tanya atau pengurusi tanya masih refer pada kata kerja. Saya lupa. Saya kata kat diri saya lah dan juga rakan-rakan yang lain. Maksudnya kita kena beringat bahawa menghayati projek itu, memahami projek itu, why we want to be deliver that project on that sense. Okay, this is most important. Bila kita faham penghayatan projek, barulah kita faham komiti kita nak deliver apa dalam skop tugas yang telah kita berikan kepada rakan-rakan komiti kita. Itu saya bagi ruang kepada rakan-rakan adik-adik. Itu secara umum saya senaraikan penghayatan asas aspirasi penting sebelum mengendengahkan kertas kerja ataupun next step dalam pembentukan kertas kerja dan jawatankuasa yang akan deliver projek berdasarkan timeline yang telah kita rangka atau rancang ataupun apakah impact yang kita nak bawakan. Okay, takut laju kot. Saya orang Penang ni cakap laju dengan orang lah. So kalau kata laju, adik-adik boleh tanya kenapa 5 perkara ni saya senaraikan sebagai asas penghayatan aspirasi atau penghayatan perincian yang nak kita bawa sebelum kita ketengahkan ke next step. Okey ke semua? Boleh Yang 200 tu cuba komen sikit. Okey ke? Okey Okey. Tu semua dah kata okey tu. Okey tu. Okey. Okay, now we want to go, faham bila jelas dengan penghayatan, tak perlu lagi refer pada kertas lah. Pada mulaan tu kita buat kertas kerja. Faham? Betul, masih refer kertas kerja. Namun bila ada penghayatan, kita faham apa kita nak selaras dan tunaikan dalam kita punya tindakan projek kita. Okay? Dan saya ingin jelaskan juga di sini, apakah komponen utama secara umum. Saya tak nak tuan-tuan hafal, tuan-tuan kena fikir. Okay, we look that ini bukan sebagai medan kuliah. Ini saya sebut tadi ada juga untaian-untaian yang saya kongsi, dapatan-dapatan yang saya lakukan berdasarkan pengalaman yang dijajarkan, termasuklah rujukan dengan senior-senior saya yang berada di Universiti Maya, yang berada di Kementerian Pendidikan dulunya dan juga di USM ni lah. Masuk yang rakan-rakan diorang tu. Itu pun tim saya dulu yang berkongsi pengalaman juga. Diorang ajar saya pun ambil ilmu dari diorang kan. Kita manusia ni tak kira lah pelajar ke ataupun yang bekerja, sentiasa kena enrichment yourself. You don't stop. Kalau kita rasa betul dah kita buat tu, memang tidak betul lah. Kerana sebagai individu yang sentiasa belajar, kena berterusan menambah baik setiap dan juga mencipta keunikan. Sebab apa yang saya harap di akhir slot saya ni ialah tuan-tuan, adik-adik dan perempuan boleh mencipta keunikan dan kelainan dalam menghasilkan kertas kerja dan membina jati diri yang lain. Maksudnya, bila nak move kepada USM, nak bekerja, juga boleh guna elemen ini sebagai satu platform bagaimana nak mantapkan kita punya penghasilan agar majikan melihat, contohlah Tuan Salman, unik you memang unik, kita nak you yang handle. Ataupun Chong Mele, kita nak Chong Mele, semua nak macam Chong Mele yang ada talent yang lain. Itulah hasrat HDC dan USM ataupun hasrat saya juga dalam penyampaian ini, kerana bekalan ini tidak terputus. Bahkan bekalan ini menjadikan medan untuk tuan-tuan merujuk, menambah baik di masa-masa akan datang sesuai dengan keperluan semasa kita ketika ini dan masa depan. Okey? Kita lihat pula, saya kata tadi komponen utama yang tuan-tuan kena fikir bila dah dapat elemen nak buat projek. First kena lihat masa dan jangka masa atau timeline. How many days the program you want to deliver, jangka panjang atau jangka pendek yang perlu dibincang. Yang keduanya melihat pada governance. Governance ni banyak Perlembagaan apa yang kita ada? SOP apa yang kita ada? Melibatkan pihak luar. Apa ketetapan yang perlu kita buat? Is nowadays we have to refer with MKN. Kalau program tu di luar universiti, kena lihat apakah SOP MKN yang sedang selari di bawah JPM yang kita kena follow walaupun kita pelajar. Walaupun ada kelebihan, saya faham. Kami ni pelajar cik. Kami perlukan ilmu. Faham. But apa jua keadaan semasa yang berlaku, you have to be noticed dan kena lihat. Kerana
dengan mana-mana pelanggaran governance ini mungkin anda tidak ada ruang untuk buat projek lain ataupun anda akan disabitkan dengan kesalahan pula. Jadi kena faham bila adanya perlembagaan, kena adanya governance, dan saya nak maklumkan juga governance ni penting. Bila anda mewujudkan kertas kerja yang seperti yang Tuan Salman mungkin dah maklum, Puan Fana dah maklum, apakah elemen core yang ditetapkan. Kalau di USM ada acuan USM-nya. Kalau di masa untuk projek masa kerja, tuan-tuan kena faham skop di masa kerja. Ataupun dengan pihak libat sama, katakan Kementerian Mengenal Wanita, apakah elemen perlu diambil kira. Sebab dia adalah subjektif, tidak terikat dengan format yang sama walaupun ada elemen core, namun kena ambil kira ketetapan ini. Barulah keunikan penghasilan kerja kerja itu menjurus pada projek yang nak kita buat. Kalau saya laju beritahu lah, saya orang opinion cakap laju dengan mohon lah. So cuba-cuba nak cakap kohor-kohor So slow. Kohor-kohor. Kalau Kelantan cakap kohor-kohor So maknanya dalam governance ni tuan-tuan kena faham pewujudan kertas kerja dan apa jua peraturan termaktub yang berkuat kuasa. Dan kena ingat satu idea tambahan ialah apakah keadaan semasa ketika ini. Sometimes kita buat projek jerubu. Sometimes ada bencana. What the next action plan ataupun the risk management dalam perancangan projek kita. Kena disulam, kena disuntik bahawa we have the contingency plan dan pengurusan risiko dalam kita punya elemen perancangan. That's why dalam governance ini peringkat paling penting untuk anda mengedengarkan segala persediaan, segala elemen-elemen libat sama yang tidak beragui ataupun melanggar peraturan yang ditetapkan. Clear? Itu komponen kedua yang saya sebut governance tadi dalam projek. Dan kena lihat pula matlamat kita di pengakhiran projek ini apa impact yang nak kita buat. Katakan program anak angkat, apa impactnya? Kita nak bina masyarakat yang berdaya saing, yang berminda kelas pertama, dengan tidak orang kata kadang-kadang kita program tu dia terputus. Nampak tak? Program yang baik ialah sentiasa berkesinambungan. Kalaulah adik-adik nak dah semester akhir, don't forget to mention to your team, have to be continue. What the next step or next series yang ada kesinambungan, barulah dia ada kesudahan penghasilan yang terbaik. Projek yang baik ialah dia ada siri-siri kesinambungan yang tidak terputus, bahkan boleh berimpact berterusan. Itu kita kena ingat. Bahawa matlamat itu boleh membawa kepada kebaikan bersamalah. Walaupun kita dapat peruntukan tahun ni, kita faham. Kalau cik, tahun ni je, tahun depan tak tahu lagi. Yes, but what the plans dalam minda kita untuk kita mention pada AJK yang ada, how to be continue agar ia relevan. Maksudnya, USM dengan masyarakat, USM dengan program anak angkat, berkala, berfokus dan berkesinambungan. Itu kita harap adik-adik faham bahawa tidak termati program itu secara ringkas. Walaupun kita lihat penafsiran projek itu betul, program-program yang singkat ataupun by based on project. But how to be continuity secara kesinambungan dengan cara idea-idea yang ada pada adik-adik ini diketengahkan pada junior yang akan datang. Nampak tak? So, dan mengambil kira keperluan semasa agar ianya lebih relevan. Okay? Dan paling penting ialah dalam projek adalah peruntukan. Itu tak nafi. Ya? Kalau tak ada duit macam mana? Kan? Ini saya nak tegakkan sikit. Tuan adik-adik kena faham, walaupun kita gairah mendapat penajaan, kena ikut flow-flow USM yang ditetapkan. Kena ikut prosedur bendahari, kena rujuk dengan pegawai-pegawai di HEPA, apakah elemen yang perlu kami buat jika ada penajaan. Kerana tuan-tuan akan tersepit dengan elemen integriti yang agak sukar lah kalau kita tidak bijak menengani. Dan kena buat secara official. Puan mana? Sekarang ni kita jelas sebab kadang-kadang kita dapat ada syarikat yang willing bersama pelajar. Namun pastikan anda merujuk pada pegawai di pusat pengajian. Kalau persatuan itu di pusat pengajian ataupun persatuan umum di KOKE atau persatuan umum di HEPA, rujuk dulu dengan pegawai-pegawai yang sedia ada untuk beri nasihat. Jangan beri apa jaminan kepada pihak penaja bahawa anda setuju untuk bekerjasama. Kerana anda kena lihat persetujuan anda melibatkan universiti. So janganlah mudah-mudah kita menyatakan yes ataupun kita sign tanda tangan kata persetujuan tanpa merujuk pada pihak berwajib terlebih dahulu. Sebab paling penting ketika ini ialah dengan bajet yang tidak banyak, how to be better, bajet yang minima, impact maksima. Itu projek yang terbaik. Saya harap you boleh hasilkan. Walaupun kita ada kenal somebody yang boleh bagi peruntukan, namun pastikan tiada isu-isu pelanggaran integriti yang boleh kita lihat. Jadi kalau lihat di situ, saya nyatakan setiap projek mesti dah ada matlamat yang jelas, keperluan dan penyatuan pelbagai sumber
dia tak kata kita sama team kita je. Tuan-tuan nak naik bas, perlu alert atas bangunan. Nak tahu flow dia, bila masa nak booking bas, apa etika dia. Boleh bawa orang luar, tak boleh. Pelajar USM sahaja. And then pasukan bertugas yang bersifat sementara. Maksudnya di sini, pasukan yang dilantik ni dia faham tugas-tugas dia sehinggalah ke akhirnya. Bukan dia bertugas sementara, bertugas sehingga habis tugasan projek yang diciptakan. Dan yang paling penting di sini ialah bila mana kita menjalankan kertas kerja dan projek kita perlulah signifikan dengan keperluan dan keadaan semasa. Kan, kalau nak buat time COVID dulu, tak boleh dah. Namun kita faham sekarang, keperluan semasa yang ada ini dengan besar risiko, kita boleh lihat bila mana ada bencana di Malaysia ini macam Jurubu, bagaimana projek kita boleh diketengahkan. Adakah you nak buat dalam indoor ataupun nak ubah dengan cara maya, dengan new norm yang ada sekarang. Perkara-perkara inilah menunjukkan keunikan anda dalam menjalankan projek. Jadi saya harap 4 core elemen secara umum ini dapat memberi bantuan ataupun garis panduan agar kita melihat cara pemikiran yang kritis sebelum merencanakan kereta kerja, sebelum kita mengendengahkan kita punya fokus projek. Boleh itu komponen utama yang saya nak highlight kerana kita kadang kita gairah merangka kereta kerja namun tidak melihat elemen apa yang perlu. Kerana penyatuan 4 komponen ini membolehkan anda melihat bagaimana delivery excellent dalam impact setiap projek yang dah dihasilkan. Okey, saya buka ruang dulu kalau rakan-rakan adik-adik yang nak tanya soalan. Tak ada masalah, ya, tak payah official. Nampak saya cakap ni macam official kan? Tu biasalah. Human ni dia lain-lain cara. Anda dah lalui berbagai penceramah. Cara saya ni kurang-kurang sikit lah. Cara-cara macam ni lah. So, dan saya tak mahu adik-adik kita stres. Kita jangan risau. Not official but kena hadir official lah. Tak hadir program ni, tak official tak boleh. Kena hadir secara official dan kena libat sama. Barulah anda boleh melihat bagaimana ruang untuk menambah baik projek yang berkesan dan boleh diluluskan dengan peruntukan yang anda nak dan juga dengan ketapan yang diperlukan. Okey. Jadi untuk 4 komponen ni saya bagi ruang lah. Fana, kalau ada adik-adik ni yang ingin tanya soalan ataupun ingin kongsi ataupun sebaliknya kita bagi ruang. Saya tak nak kita you all ada soalan lajunya saya dan terlepas soalan tu. Kan? Dia soalan opini ingin cakap laju. So, ada soalan daripada peserta, boleh tanyakan terus kepada Cik Faizal. Cik Faizal sebenarnya terlibat banyak dalam projek-projek ataupun program-program besar universiti, antaranya Pentaudiahan Diraja, antaranya program KIK Cik Faizal, seminar KIK kebangsaan di peringkat universiti dan juga di peringkat yang seterusnya. Kemudian convocation, convocation. Cuma tahun ni convocation macam mana Cik Faizal? Nampaknya tahun ni ditangguhkan lah. Ditangguhkan. Tapi setiap tahun nampaknya mungkin next year kot kan dia akan disekalikan. Dengan keadaan semasa banyakkan universiti tangguh. Ya. Yang boleh belajar juga Mana. Jadi mungkin kita bicara pada universiti mana-mana Jatuh Kuasa Konvo ni pelajar boleh masuk sebagai junior team kita untuk melihat bagaimana proses pengalaman mengurus projek yang besar tu boleh di-adapt. Ya, betul. Jadi ramai boleh cadang lah pada pihak pengurusan. Saya pun setuju kalau dicadangkan di setiap komiti tu dia ada tim. Student. Kita boleh ada. Kalau ingat kita ada tim dah yang kita buka untuk jubah dan ni. Tapi saya rasa elok diluaskan dalam komiti yang lain yang tiada pencanggahan governance sebagai pencerahan idea dan sebagai suntikan pengalaman yang boleh dilihat. Sebab tak boleh dibeli pengalaman tu. Mana? Ya, betul. Menarik tu. Ada soalan Kalau sebelum ni kita ada kita serapkan di bahagian jubah, di bahagian sambutan kan. Ini mungkin boleh diluaskan lagi skop tu untuk berada dalam pasukan bertugas yang lain. Betul. Saya tak langsung mereka mendapat knowledge dengan cara berterusan dan event yang realistik. Jadi we look the event how your senior atau pegawai urus. Ini sebagai satu dapatan yang jarang-jarang kita boleh dapat lah. Jadi saya rasa eloklah kalau pelajar willing untuk join. Jangan terpaksa diri. Kalau paksa tak dapat ilmu. So kena paksa dengan penuh jiwa untuk menerima ilmu. Kerana kita pelajar ni kena ambil segala. Barulah kita boleh cipta anda lah yang unik, anda yang lain. Bila masuk ruang kerja, pastikan penyediakan cari anda sebab anda membina keunikan yang different pada yang lain. Kan? Jadi tak ada soalan. Sementara ada soalan daripada para peserta? Tak apa, terus je. Jangan risau, jangan takut. Jangan ini kasih Untuk makluman Cik Faizal,
kita punya platform hari ni adalah Webex event, which Okey. seperti webinar lah. Jadi kita boleh berinteraksi di ruangan chat ataupun saya sebagai host boleh buka untuk mic sekiranya ada yang nak bertanya melalui audio lah. Audio boleh. Jadi ini salah satu cara bagaimana webinar dijalankan lah. Cuma memang tak ada video peserta dan juga suara lah. Okey, boleh. Kalau By nampak, mungkin ada, kalau ada soalan, Puan Fana nampak di soalan komen tu, okey, boleh. boleh bantu saya untuk maklum lah. Okey. Jadi itu saya teruskan dulu komponen utama yang perlu kita titipkan dan perlu kita rancang, yang perlu kita fikir dan kita listkan agar kita dapat lihat penghasilan kertas kerja itu bermutu ataupun memenuhi piawaian, memenuhi ketetapan universiti dan memberi keunikan dan kelainan kenapa we want to deliver that project dengan impact yang jelas. Itu secara umum komponen utama yang saya nak adik-adik faham dan tak perlu hafal. Tak apa, slide ni nanti Puan Fana saya akan bagi, Puan Fana akan share dengan adik-adik kita lah, tak ada masalah. Dan you boleh tambah bila ada ilmu-ilmu lain yang selari dengan urusan projek ini. Okey, tak ada apa, saya nak go through ke next slide. Slide tak banyak so kita berbicara banyak. Okey, ni saya nak ambil sikit teori lah. Dalam universiti tak ambil teori tak boleh kan. Kalau mengikut teori-teori ini yang telah disetarakan ialah kalau menurut usaha projek ialah satu usaha sementara terdiri daripada beberapa kesinambungan aktiviti yang kita buat untuk mencipta produk ataupun servis yang unik, pastikan yang unik untuk penghasilan kepada tak kira masyarakat ataupun pasukan kita sendiri. Dan ianya mestilah ada objektif yang spesifik yang perlu diselesaikan dalam timeline yang dirancang, yang betul berfokus dan menentukan tarikh mula dan bila akhirnya, dan dilakukan oleh manusia ataupun pasukan ataupun sumber yang bukan manusia yang memerlukan duit, sumber-sumber bahan lain. Kalau kata program Opkim, itu ada logistiknya, perlu ada transportationnya, dan dirancang, dilaksana, dikawal dengan sumber yang terhad. Ini penting sebab dengan keadaan sekarang bajet yang minima, you all kena buat program berimpak tinggi, kos yang minima. Yang banyak kena ada idea. Tenaga kerja, peralatan juga masa yang amat terhad. Dia kita kata sekarang ni dalam konteks projek ni dia tidaklah macam mewah dulu. So you kena fikir bagaimana nak hadkan dan nak limitkan sebab impaknya memberi kesan berpanjangan dan tidak berputus. Itu penting. Dan dia merupakan satu pengurusan yang melibatkan pembangunan dan perubahan inovasi dan kelestarian dalam satu kerja operasi. Mana you merancang, you melihat ada juga inovasi baru dalam penghasilan, ada juga pembangunan, elemen-elemen tertentu yang boleh diketengahkan, dikongsi bersama dengan masyarakat maupun pasukan. Kerana itu, projek ini adalah memberi kesan, katakan projek inovasi air di negeri pedalaman. Ia memberikan kesan yang amat mendalam, ataupun kesan delivery excellent warga universiti dari segi pensyarah dan juga pelajar yang amat baik. Ataupun kita buat baru ni, tasik kita kan, kita nak memurnikan, menjernihkan tasik dengan masukkan tanah liat. Itu pun satu benda perubahan yang kita perlu buat untuk memastikan alam ini lestari. Dan semua projek yang kita buat ni, kita kena faham the life cycle of project. Barulah kita tahu the checklist, kita tahu apanya deliver kita tu di tahap mana. Dan penggunaan kewangan yang optimum di mana dan bagaimana AJK kita bertindak. Bermakna anda kena rancang projek life cycle dalam setiap kita punya planning projek. Dan kalau kita lihat itu, projek yang berpastikan kepada merancang dan pengawalan projek dengan ini, mestilah bergantung pada ada juga kegangan kita lah, kewangan yang minima, tenaga kerja yang AJK yang terhad, kalau ramai banyak kos yang keluar, ataupun kena fikir sekarang. Dulu buat projeknya nak baju corporate tradition. Bagaimana kelainan yang perlu kita buat tanpa perlu bersandarkan kepada perkara-perkara itu. Adakah it's a must, kan? Ataupun itu pilihan, ataupun itulah kehendak. Jadi bagaimana merancang penggunaan kewangan yang optimum dengan tidak mewujudkan benda-benda yang boleh kata ada segi kerugian ataupun banyak penggunaan kewangan. So kita kena bijak merancang. Okey, saya nak go through di sini ialah fasa adik-adik kena faham fasa pengurusan projek, yang mana ini bantuanlah yang saya setarakan bagi memudahkan aturan ataupun kita punya planning projek ini agar selari dan juga mudah untuk kita rancang. Okey, jadi sebelum kita memulakan projek, kita kena jelas proses projek itu, kita kena menilai sasarannya, skop dan kertas kerja yang padu. Saya yakin
Tajuk Getah Kerja telah dibimbing oleh Puan Nur Izzati. Itu juga hebat kandungannya. Dan kandungan Getah Kerja tuan boleh rujuk juga dengan Puan Fahana dan Tuan Salman yang telah disenaraikan formatnya mengikut Kementerian Pengajian Tinggi, format USM yang merangkumi elemen hebat. So kena lihat. Barulah benda ni akan menyokong kita punya tindakan. Jadi pengulaan projek ni kena melihat proses penyatuan jawatankuasa untuk melihat, untuk merancang, menggagaskan apakah skop atau sasaran dalam setiap projek yang perlu kita lakukan. Ini peringkat mesyuarat atau perbincangan. Dan kita masuk fasa kedua, iaitu proses untuk merancang projek. Bagaimana anda melihat perincian setiap elemen dalam projek, setiap aktiviti yang nak dibuat, setiap penglibatan yang perlu, bagaimana untuk menyiapkan dengan jawatankuasa yang kita bentuk agar mereka faham skop-skop tugas mereka. Kita kadang-kadang kita mula projek, kita lupa merancang projek. Dan elemen merancang ni, jawatankuasa kena jelas skop TOR mereka dan kuasa-kuasa yang terhad. Jangan lebih sangat nak cari sponsor, buat surat sign sendiri seronok, guna logo USM. Pastikan dalam proses merancang, berkala anda merujuk dengan pegawai-pegawai berkenaan agar anda tidak tersasar. Dan saya cadangkan setiap elemen memula projek, merancang projek, melaksana hinggalah kelestarian projek ni, anda ada checklistnya sendiri. Kalau anda mewujudkan checklist senarai semak sendiri, anda tidak akan tersasar. Itu tip yang kerana senarai semak itu penting untuk bimbing anda memastikan projek itu smooth dan ianya dapat deliver dengan terancang dengan baik ataupun tidak memenuhi, tidak melebihi orang kata perkara yang luar jangkaan. Itu yang memulakan. Merancang, saya bagi tip anda kena lihat 10 aktiviti dalam merancang. 10 nak lebih pun boleh. Saya sebut 10 dulu. Iaitu lihat skop. Apa alternatif? Kalau kata tuan-tuan buat plan A, tuan-tuan kena fikir contingency plan B atau C kerana jangkauan sekarang tak boleh ambil kira. Kemungkinan jangkauan risiko tu berlaku. Apakah plan B kita? So kena ada yang pertama saya kata skop, tuan-tuan kena jelas apakah alternatif yang boleh kita bantu ataupun kita buat dalam setiap contingency plan kita. Contohnya kalau cuaca hujan, bagaimana nak buat di indoor? Kalau anda tak merancang, nescaya tempat tu tak boleh booking, dah penuh. Dengan keadaan sekarang ramai yang buat dalam indoor. Contohnya lah program buat pameran di luar, tiba-tiba cuaca mungkin hujan di bulan 10-11. Anda dah kena plan lah. Buat ada alternatif. Kena adakan kemah ataupun kena adakan bilik yang berdekatan. Ataupun kalau cuaca hujan, dah tahu dah, mesti kena cari tempat yang ada sesuainya, ada kemah ataupun ada ruang bilik dalam, tanpa masalah pada kita. Mana the thinking of to the deep untuk rancang ni penting untuk lihat alternatif. Pembagian tugas, biasanya pembagian tugas ni masalah failure yang pertama saya lihat dalam pandangan saya lah yang baru 6 bulan di pusat pengajian ni, kerana mereka faham tugas tu tapi tak tahu nak deliver skop kerja mereka. Jadi pengurusi ataupun barisan AJK bertindak perlu menjelaskan tugas-tugas AJK yang telah termaktub agar mereka faham dan perlu ada timeline setiap AJK dalam berencana program. Contohnya lah jawatankuasa penajaan. Kalau dia tak buat timeline, lewat, tak ada lah sponsor. Contohnya. Ataupun tempahan bas. Kalau hari ni nak pergi, besok pun nak tempah, dia terlupa, for sure you won't get benda tu. Maknanya dia akan terbantut dan akan memberikan impak negatif pada projek anda. So saya kata, saya senaraikan benda ni yang mungkin anda suka nak mencari dalam mana buku, saya mix dengan pengalaman yang saya ada ataupun dengan rakan-rakan ni, dengan saya punya adik-adik ni, Puan Fahana, Tuan Salman, rakan-rakan pegawai yang lain, kami ambil sebagai untayan ni untuk kita share benda-benda yang patut ada dalam kita punya projek. Jadi jadual permulaan, prosedur dan juga jangkauan perlu dan persediaan perbelanjaan awal. Dalam merancang projek, you ada kena fix dah how cost terlibat di awalan. Nampak tak? So dah ada elemen kewangan yang perlu kita sedia. Jadi saya bagi 3 perkara dalam merancang projek, anda kena lihat. Yang ketiga, melaksanakan projek. Bagaimana anda melihat perancangan, skop dan langkah yang telah anda rangka tu? Karena kelemahan kita ialah kita meeting pertama, we don't monitor hasil meeting tu dan tak tahu apa next tindakan kita. Tuan-tuan kena ingat, sebelum, aspek ringkasnya, semasa dan selepas projek. 3 perkara ni tak lari dalam setiap aspek pengurusan, event ataupun projek. Sebelum, semasa, selepas. Itu ringkasannya lah. And then,
kena ada gancat atau setengah semak. Kelemahan kita ialah kita rasa kita ingat kan. Hari ni kita ingatlah, esok kita lupa. Nah, saya kata kat saya sendirilah. Jadi bila saya duduk di PTI dulu bersama dengan tim-tim saya, macam Prof. Fahana pun daripada PTI, Pusat Usaha Insan. Jadi kita wujudkan standard semak. Saya ingat lagi bos saya tanya saya, Faizal, mana standard semak? Saya dah gelabah sikit lah. Kan? Jadi dengan pengalaman tu kita wujudkan standard semak agar kita faham dalam event dan projek kita ada checklist utama yang perlu kita letakkan. Dan checklist ni tidak terbatas. Tengok projek kita. Kalau projek itu contohnya projek anak angkat, keluarga angkat atau OPKIM, apakah elemen utama perlu ada? Ataupun projek bersama dengan bantuan BJIM, program-program peternakan kelulut bersama pelajar ataupun dengan masyarakat. Checklistnya berbeza lah. Tidaklah sama. Namun, kita buat the core checklist yang sempunya dan ada tambahan checklist yang boleh difleksikan. Anda kena fikir ke depan, defleksi dan reflection tu. Nombor 3, Nombor 4, menamatkan projek. Okey, bila pasal nak menamatkan projek ini, anda kena lihat bahawa jawatankuasa yang telah dilantik kena faham. Skop-skop mereka kena ada penyediaan laporan awalan. Saya ingin mencadangkan, dalam setiap TOR AJK yang anda lantik, pastikan anda masuk sekali ialah tugas-tugas melaporkan mengikut fasa ataupun dari masa ke semasa daripada awal projek hinggalah ke akhir projek. Bermakna pengurusi atau ketua projek tidak akan terlepas info dalam setiap step-step yang dibuat oleh jawatankuasa. Kerana kelemahan kita ialah, saya kata diri saya sendiri ataupun pengalaman lepas, kita tidak pun menekankan bahawa penyediaan laporan di kalangan setiap jawatankuasa. Kita kena tekankan, kena minitkan, kena masukkan dalam TOR ataupun dalam surat lantikan yang kita beri. Boleh? Dan urusan semakan dengan pihak penyelia. Kita ada pegawai di pusat pengajian, kita ada pegawai di HEPA, kita ada pensyarah yang menjadi leader kita dalam projek kita. Kena semak selalu. Kadang-kadang ada benda-benda terkini yang anda tak aware ataupun ada benda terkini lagi yang diberikan, ada latest lagi, ada mutakhir lagi. Kalau anda terlepas ini, dia membantutkan projek yang anda laksanakan. Itu 4 perkara yang saya kata fasa pengurusan projek. Dan yang kelima, kelestarian projek. Ini saya nak kita fikirkan bersama. Sebab rata-rata projek pelajar yang saya lihat saya ambil contoh di PIP ataupun di jabatan lain yang kita pernah buat bersama. Prof. Fahana ada pelajar minta kita buat sekali di PTI dulu. Mereka habis takat yang keempat je. Dia habis projek, habis. Mana dia end stage takat tu. Jadi saya ingin menambah satu lagi perkara ialah how to be lestarikan projek tu. Ataupun dia ada kesinambungan bagaimana nak merancangkan masyarakat. Kalau kita buat projek dengan masyarakat, bagaimana dia nak alert dia. Dia tahu dah cara nak berbisnes contohnya. Dia tahu cara kita dah buat pilih air, bantu pilih air atau ternakan kelulut. Bagaimana dia nak pasarkan pula madu kelulut tu. Bagaimana dia nak buat projek kedua pula pada contohnya pewujudan projek pilih air di kawasan orang asli Pos Dipang. Contoh. Bagaimana kita bina-bina, orang asli tu faham ilmu tu, dia boleh bina pula dan juga dia boleh bertugas pula menghasilkan ke pihak orang asli lain. Mana projek itu akan berterusan, impaknya sampai bila-bila. Ini kita kena fikir. Satu benda yang penting ialah kelestarian projek itu sustain dan relevan sepanjang masa. Ini kita kena fikir walaupun anda akan meninggalkan kampus, mungkin projek akhir, namun kita kena maklum kepada junior kita, this is projek yang telah kami buat, this is done. Kami harap kita perlu jelas bahawa projek ini perlulah berkesinambungan. Okey, itu untuk fasa pengurusan projek. Saya bagi ruang adik-adik kalau ada yang soalan ataupun yang tak jelas, kenapa saya setarakan yang kelima itu sebagai elemen yang baru, kerana projek kenalah berkesinambungan. Puan Fahana, Tuan Salman, mungkin kita bagi ruang kalau ada soalan pada adik-adik kita. Okey ke? Okey, ada soalan? Adakah saya laju sangat ke? Mereka jelas ni. Saya dah risau ni. Adik-adik. Okey, semua okey. Jelas selalunya. Biasalah. Kadang-kadang orang tutur kan. Suara Cik Faizal jelas. Maklumat pun jelas. Ya. Alhamdulillah. Kita nak you dapat sedikit untayan apakah yang boleh kita buat dengan baik. Itu fasa pengurusan projek yang kita kena faham sebelum you all nak melihat, nak merangka, nak melantik jawatankuasa. Pastikan jawatankuasa anda faham bahawa elemen ini adalah selari dengan matlamat setiap pembangunan projek kita.
Jadi kalau kita ada checklist, kita ada elemen ini, ia boleh melicitkan. Bahkan di akhir untuk usaha pembayaran, usaha menyediakan report, anda akan boleh buat dengan TikTok dengan mudah, dengan tanpa masa yang lama. Kerana setiap rangka ini telah disediakan. Dan di end stage-nya, contohnya kembali 2 hari projek, anda dah boleh sediakan laporan dan boleh bentang pada penyelia. Inilah keunikan yang kita nak agar anda different dan lain pada yang lain. Inilah benchmark USM, sentiasa membina kelainan dengan acuan yang tersendiri. Sebab anda akan bertugas di luar, anda akan bekerja, anda akan dipilih oleh bos anda atau penyelia anda kerana anda ada kelebihan dan keunikan yang different. Make it different, ciptalah kelainan sepanjang masa. Boleh? Ada satu soalan daripada participant. Is there any methods ataupun saya rasa tools kot to make a strategic checklist? Maksudnya bila kita nak memulakan suatu projek, ada tak methods ataupun menurut pengalaman Faizal? Okey, nanti saya akan beri dengan slide ni lah. Saya akan bagi sisipan sedikit. Method ringkas ataupun sisipan flow ringkas. Apakah the main gist yang boleh kita highlight utama agar kita tak terlupa, dan main gist ini memberi keyakinan pada pihak pengurusan atau penyedia untuk meluluskan projek kita. Saya akan bagi. First, macam biasa saya kata, kos yang tidak maksimum. Yang kedua, projek tu relevan sepanjang masa dengan keadaan semasa. Yang ketiga, sense of urgency. Kenapa that project have to be delivered? Contoh sekarang ni, contohnya kita kata, projek nak educate pelajar sekolah menggunakan SOP-SOP yang ada. Pelajar akan guna cara-cara dia sendiri. Kalau kita buat projek ini sekarang, kemungkinan mendapat sokongan yang padu daripada pihak jabatan pendidikan atau sekolah. Kerana apa? Kerana kita melihat sense of urgency itu sebagai elemen utama. Jadi saya kata tadi, kena ada mendepani pemikiran kita untuk melihat semasa. Dan 10 aktiviti yang saya rancang, yang saya senaraikan tu adik-adik boleh ambil sebagai kita punya elemen dalam kita punya checklist untuk kita buat. The main gist, we want to be fulfill. Projek kita ni relevan. Apa mana boleh Saya akan sisipkan dengan kita punya slide lah. Okey, ada lagi soalan? Saya nampak macam ada soalan lagi. Ada yang tulis komen saya tak. Okey, ada soalan daripada Caroline Weni. Okey, Caroline. Tuan, sekiranya ingin membuat projek susulan, bagaimanakah dengan kertas kerja? Adakah boleh sama seperti projek sebelumnya dengan sedikit penambahbaikan atau bagaimana? Maksudnya advance project kot daripada first project. Okey, maknanya Caroline maksudnya dia telah buat projek pertama, bagaimana projek susulan dia buat. Okey, apa jua pendekatan ialah, saya ulang, projek susulan mestilah ada impact yang agak berbeza walaupun ianya nampak macam berkesinambungan kerana ia melibatkan kos dan masa dan libat sama ahli-ahli yang lain. Kerana kalau kita menghasilkan projek yang sama dan susulannya tidak ada perubahan, lebih baik kita wujudkan projek yang barulah. Maksudnya Caroline kena lihat dengan jelas kenapa perlu ada kesinambungan yang saya sebut tadi, kelestarian projek ni. Kerana ianya perlu kita sambung pula next step. Kalau pertama kita dah ajar orang asli untuk buat pipe air menggunakan buluh ataupun sebaliknya, bagaimana mereka nak mengkomersial atau membantu masyarakat mereka pula nak menjadikan pipe-pipe ini secara sendiri. Ataupun yang kedua, untuk mereka memasarkan projek-projek ataupun hasil-hasil tanaman mereka yang boleh mereka jual secara mudah. Ataupun dengan sekarang ni, walaupun orang asli, mereka dah boleh guna handphone. Bagaimana? Saya kata mula dengan projek kita wujudkan pilih air. Bagaimana projek kesinambungan kedua ialah memastikan orang boleh menjalankan perniagaan kendiri. Contohnya, kalau elemen itu ada, kita boleh nampak kelainan dan juga aspek yang lain yang kita ingin bawakan, walaupun projek itu berkesinambungan, relevan dan mudah untuk mendapat perakuan daripada pihak pengurusan. Secara umumnya Puan Fana boleh Okey kali ini semua. Okey Okey, kita pergi fokus seterusnya yang ingin saya maklumkan, apakah faktor penentu kejayaan untuk projek kita. Apa yang penting saya nak beritahu sini ialah kita kadang-kadang buat kertas kerja tergesa-gesa dan last minute. Ini kita kena elakkan. Minta kerjasama semua. Jangan wujudkan kertas kerja last minute dengan tidak lihat norm-norm ataupun perkara-perkara yang perlu ataupun sense of urgency. Kita buat-buat, kita ambil kertas kerja orang lama, kita just repair dan kita hantar. Nampak tak? Itu tidak tepat. Kita kena jadikan our own project ataupun the uniqueness of project itu dengan lain. Dan saya nasihat kepada rakan-rakan, walaupun wujud kertas kerja yang lama, cuba wujud kertas kerja sendiri yang different dengan libat semua komiti. Tak perlu cedok tu biasalah. Belajar tu memang cedok. Maksud saya janganlah kita ambil copy paste
dan you tidak akan menghayati kertas kerja punya elemen. That's why bila you bentang, nampak kelemahan. You tidak yakin, tidak confident. Semua ahli-ahli kena faham, penghasilan kertas kerja, kalau dalam jawatankuasa, semua kena beri input yang sama. Bila siap kertas kerja kena dipahami bersama, dan saya ulang tadi, empathy of the paperwork. Ulang suara. Empathy of the paperwork, empathy of what you want to be deliver, and empathy what you want to be jadikan penghasilan di akhirnya. Kalau you tak empathy, how come you want to discuss with your officer? How come you want to present to your HEPA officer to get the funding? Ataupun kepada penaja, ini akan menyukarkan anda. Jadi kertas kerja yang matlamat yang jelas, kertas kerja yang ada fokus, kertas kerja yang jelas dan semua ahli faham. Kalau saya di VIP ni dia orang nak buat projek, jumpa saya, seorang aja faham, seorang tak faham, saya kata pergi bincang baliklah. Adik-adik bincang balik, pergi minum kopi, discuss semula, saya akan tanya semua. Kalau dia orang main 5 orang, 5-5 dia orang akan, saya akan tanya. Lepas ni kalau yang dengar tu daripada VIP, dia takut lah. Betul orang jumpa saya lah. Sebab saya nak your empathy. Bila you empathy, you know what you want to be deliver in your project. Jelas Penglibatan semua pihak yang bertanggungjawab. Masalah kita sekarang ni ialah yang mana pandai cakap, orang tu yang akan pergi sponsor. Kan? Jadi kalau ada 5 elemen portfolio, cubalah buat setiap portfolio itu bersama. Walaupun kita tahu masa suntuk, kerana pelibatan dan tanggungjawab bersama yang you buat ni, ia akan berikan input. Dan jangan salah dan lupa. Walaupun you ada portfolio teritori sendiri, dalam mesyuarat, share dapatan, share ilmu, share komen, share lah apa yang anda dapat. Masalah kita ialah kita work in silo. Walaupun you terlibat dengan katakan portfolio hubungan awam, dia akan kerja dalam tim dia. Dalam meeting kena bentang, kena share. Barulah rakan-rakan lain mendapat enrichment of knowledge dengan hasil yang anda faham dan kita beringat bahawa benda yang tak betul tak akan dibuat lagi dalam projek yang akan datang. Nampak tak? Itu baru menjurus. Dan perakuan dan juga sokongan dari pihak atasan ataupun pihak pegawai. Ini penting. Kalau you buat tak ada konsensus daripada universiti katakan, daripada HEPA, tuan-tuan tidak boleh nak paksa deliver projek tu. Dan jangan lupa perancangan yang komprehensif, terperinci dan menyeluruh perlu dilihat. Dan saya senaraikan juga di sini jadual dan milestone yang realistik. Sorry spelling sikit, istilah orang tua. Jangan ikut saya, salah tu. Jadualan dan milestone yang realistik. Maksudnya anda kena faham. Takkanlah projek nak buat 3 hari kan. Kita rancang, kita baru lihat ready pun nak rancang. Walaupun projek tu 3 hari, tuan-tuan dah plan paling kurang 3 bulan, 6 bulan. Melihat pula libat sama pihak mana. Kalau dalam universiti boleh dipermudahkan. Jadi kalau semua perkara ni tidak ada, agak sukarlah projek anda tu hendak diperaku oleh pihak pengurusan universiti ataupun pihak pusat pengajian. Itu secara umum. Ada soalan ke? Kut-kut laju ke? Saya memang suka bercakap kan. So, kawan-kawan saya tahulah kan. So, yang keduanya bukan bercakap. Seronok nak berkongsi dengan adik-adik ni agar you all dapat keunikan, dapat deliver terbaik, dapat bekalan dan you all boleh buat yang lebih sehabis baik demi USM dan demi kejayaan masa depan adik-adik semua. Okay. And then saya nak tekankan sikit di sini apa jua projek yang anda buat sekarang ni tak lari dengan dasar aspirasi Kementerian Pengajian Tinggi, tapi kena lihat juga dengan KPM punya dasar 2020 hingga 2025 yang masih terpakai untuk melihat 21st century skill. Ini banyak orang masih lagi kabur dan saya rasa kena lihat bagaimana you fikir untuk buat kata kerja tu dengan elemen critical thinking ini. Kerana kalau kita lihat performance dalam penghasilan tugas, saya sebut ni bukan apa. 21st century skill ni perlu untuk adik-adik yang baru ni, maksud saya, untuk melihat bagaimana pemikiran kritis ini menghasilkan kata kerja yang baik. Bagaimana pemikiran kritis ini melahirkan penyelesaian masalah yang terbaik. Kalau kata kes-kes nak selesai masalah orang asli gitu ni. Ataupun kes-kes nak selesaikan masalah yang lain. So kena fikir 4 elemen ni pula. Critical thinking, apa informasi yang ada, how to be discovered, apa interpretation dengan analisis yang kita buat. You ada belajar sikit, sebagai ringkas, isi method, buatlah sikit analisis, paling kurang perbandingan. Kalau saya buat A, saya buat B, apa jadi? Kalau saya buat C, apa pula? So bila ada analyze, confidence level you all, management pun akan tinggi untuk bagi keputusan.
Kita reasoning, kena ada reason lah kenapa nak buat. Kena tengok kalau kata ada argument bagaimana nak solusikan dengan baik. We solve the problem and then sistem kita fikir tu mengikut sistem yang baik. And then kolaborasi. Tak lari dah. Dah nak buat projek ni memang kena ada collaboration. Tipulah kalau kata projek kita buat kita aja. Tidak boleh. Projek yang kita buat mesti ada kolaborasi. Paling kurang dengan AJK, paling kurang dengan pihak jabatan lain, paling kurang dengan kementerian lain, paling kurang dengan agensi luar. Memang tak lari. Sebab dengan adanya kolaborasi ni, tuan-tuan akan dapat lihat mewujudkan elemen kemahiran kepimpinan, and then kita ada cooperation dengan pihak lain, kita ada flexibility. Ada orang taja kita, contohnya tak mahu sebut lah, lori minuman, taja minuman. Tuan-tuan dah tak ada duit, hantar surat kat dia dengan elok, ini program pelajar, boleh tak taja minuman? Alhamdulillah dapat satu lori akan kontainer silap, satu lori kecil minuman yang disediakan oleh pihak syarikat minuman. Contohlah, ataupun syarikat ayam. Bila projek kita relevan, jelas, kita dapat flexibility pada pihak lain. And then kita meningkatkan aktiviti industri dan juga penghasilan adik pelajar. And then tuan-tuan ada kolaborasi. Bila dah collaborate dengan syarikat tertentu, dia kata bagus ni. Budak ni, kita boleh ambil dia bekerja kita ni. Dah nampak kebaikan dah. And then jangan lupa menggunakan IT ataupun digital media terkini. Barulah nampak kita responsif dan kita boleh beri feedback yang baik. Okay? Dan komunikasi saya sebut tadi dengan kata kerja, dengan cara kita punya penyampaian, dan tak lari yang akhir ialah kreativiti yang kelainan yang boleh kita hasilkan dalam projek kita. Pastikan projek EO relevan sepanjang masa dan memberi keyakinan pada pihak pengusaha untuk meluluskan projek ini. Okey? Ada soalan ke? Ada ke soalan? Ada? Boleh Belum lagi. Okey. Okey, jelas ke laju ke Puan Mana? Saya cakap jelas tak Puan Mana? Okey Jelas tuan, jelas. Jelas lah. Okey. Salah orang tua kan. Okey. Okey, tadi saya dah cerita flow. Ini kerangka yang anda kena lihat secara tadi sahabat ada bertanya bagaimana nak lihat projek kita lebih baik dan juga apa kaedah yang kita nak lihat kejayaannya. Pastikan you all tahu fungsi projek trust yang nak kita buat dengan tahu skop masanya, dengan tahu kosnya, dengan tahu quality impact selepasnya. Barulah kita akan lihat. Sebab kita kena rangkum integration of perkara-perkara ni untuk melihat keberkesanan. Maksudnya ini sebagai ringkas tip yang saya boleh bincangkan lah. Maksudnya kita kena lihat kata kerja kita yang baik, komunikasi, meeting berkala yang dibuat, kaji risiko, tengok pembelian yang boleh dijimatkan, ikut flow bendahari. Kalau tuan-tuan tak ikut flow bendahari, lepas ni tak dapat dah projek. Nampak tak? And then, kena lihat juga tool dan teknik yang kita guna. Dia sebut tadi lah, kaedah apa kita guna. Dan juga untuk memastikan kita punya kerjaan projek. Kerangka ni kalau kita penuhi, ia memberikan ruang untuk kita mudah dalam kita punya urusan projek lah. Okey? Boleh Okey, ini saya nak maklum sikit tentang USM lah kan. Kita faham bahawa USM menggunakan konsep sebelum, semasa dan selepas. Jadi kalau kita lihat 6 elemen ini, tak salah saya masih diguna pakai di USM apa mana masih diguna pakai sebagai asas utama bagaimana anda melihat untuk menjana guna laptop ni dia lari sikit dah saya punya setting. Sorry pada adik-adik yang lebih hebat ni. Bila tengok ni nampak sengit-sengit kan. Biasalah orang tua-tua sengit sikit lah. Jadi saya ubah daripada PC ke notebook dia lari sikit. Sorry lah itu biasalah orang tua-tua kan. Dia orang muda lebih buat lagi progressive, lebih better kan. Lebih future element. But I'm try to deliver dengan lebih dengan lebih ni dengan menggunakan grafik lah. Jadi yang pertama ialah perancangan projek dan proposal atau kelulusan. Tak lari saya kata tadi. Elemen getah kerja kena padu. And then tuan-tuan puan jangan lupa untuk melihat dan menyemak kita punya getah kerja tu agar ianya lebih menjurus. Sebab kelemahan kita ialah kita rasa kita buat tu betul dah kan. Tapi ianya mungkin tidak include benda-benda yang perlu. Ini kena rujuk kerap dengan pegawai atau penyelia atau ketua ataupun pihak pengurusan universiti adakah memenuhi ketetapan kita ataupun pihak penaja. Kalau ada libat sama kementerian, kena communicate bagi part perancangan projek dan proposal ataupun kelulusan itulah. Ini perkara-perkara sebelum yang anda kena buat. Yang kedua perkara sebelum yang perlu kita buat ialah melihat strategi pelaksanaan dan plan tindakan. Bagaimana rancang strategi anda
dan plan tindakan. Di bawah skop initiate dan planning lah kita kata. Ni perkara-perkara sebelum yang perlu kita buat. Yang atas tu, keduanya adalah perkara sebelum, iaitu perancangan dan juga strategi adalah perkara sebelum. Dan termasuklah yang ketiga adalah timeline. Dan saya semak ini perkara-perkara sebelum yang perlu ada dalam skop universiti yang USM tetapkan. And then dari segi semasa kita nak buat ataupun kita nak buat execute and controlling, kita kena ingat dua benda. Tak lari dah pelaksanaan projek yang saya standardkan di bawah tu, iaitu penyertaan, objektif dan urusan kewangan. Itu ialah berkaitan dengan kita punya execute dan juga controlling ataupun semasa projek berjalan. Dan last sekali ialah yang terangkum dua perkara ialah laporan kewangan dan juga postmortem. Itu dua perkara yang kita buat, kita closing kita punya work ataupun closing kita punya program untuk fasa berikutnya. Jadi 5-6 perkara ini USM telah tetapkan dan kita kena patuhilah sekurang-kurangnya 6 perkara ini tak boleh lari. Ya? Itu yang saya rujuk dengan rakan-rakan USM lah yang kita masih guna pakai. Dan saya alert balik rakan-rakan, walaupun ini untuk USM, tuan-tuan kena ada pencambahan minda, pengurusan projek yang relevan dan excellent untuk bila anda bekerja nanti perlu melihat juga skop-skop yang lain yang lebih relatif ataupun yang lebih reflektif dengan kita punya skop kerja ataupun skop jabatan yang kita berada nanti. Okey ke? Okey. And then saya nak listkan sikit new norm dalam pengurusan projek ini, kerana kita kena lihat kadang-kadang kita rasa new norm ni kita ni by musim. Itulah di Malaysia kan. Mai jerubu, projek semua indoor. Mai air banyak sikit, okey semua berjung buat sukarela untuk bantu. Jadi why not we think satu benda-benda baru, bagaimana kita nak buat new norm ni relevan, kalau berlaku masalah ni kita dah tahu dah. That's why saya kata kata kerja kita kena ambil kira perkara-perkara yang ditetapkan ialah keadaan semasa kita sekarang ni. Dan apapun dalam perancangan kata kerja, tuan-tuan kena tak lari, patuhilah SOP MKN yang termaktub dari masa ke semasa, rujuk ketetapan universiti dan ideakan program berbentuk maya dengan lebih. Kalau meeting tak payahlah jumpa kan. Kalau ada masalah buat secara maya dengan pihak Jabatan Luar pun sama. Berhubung dengan pegawai HEPA, pusat pengajian bagi nasihat. Dan ambil kira aspek bencana atau wabak perlu kita ambil kira. Kerana kita melihat, sebab pengalaman kita lah, saya sendiri, kita ikut musim. Ada jerubu, buat cara jerubu. Why not we come out dengan one solution, one risiko, one management of risiko, one of the tip. Kalau berlaku jerubu, macam ni. That's why project irrelevant. Kalau berlaku banjir, projek kita macam ni. So, you have to be a master plan atau master idea yang boleh bukan menidakkan new norm ni, yang boleh ambil kira lebih better new norm dalam pengurusan projek kita, projek belajar kita. Boleh Okay, saya teruskan. Okay, Pemana, saya nak habis slide ni. So, kita buka open dulu kalau ada soalan pada adik-adik ni. Sebelum saya beri sikit tip conclusion saya pada adik-adik bagaimana nak achieve kita punya projek ni. Saya bagi ruang untuk tanya soalan. Tak apalah kalau soalan secara bertulis atau soalan secara bertanya terus secara voice pun boleh. Kita bagi ruang lah. Ya, adik-adik ada soalan? Boleh tanyakan? Saya tarik dengan satu kerangka tadi, iaitu tentang strategi pelaksanaan dan juga pelan tindakan. Bila kita buat suatu projek, kita selalunya terlepas pandang tentang strategi. Betul ya, Tuan? Jadi strategi ni sebenarnya sangat penting. Sebab apa? Sebab kita nak align dengan impact program. So kita nak align dengan attribute hebat. Macam mana kita nak selarikan dengan macam Tuan sebut tadi, agenda pelan pembangunan pendidikan tinggi kan. Kan? Jadi blueprint tu sendiri. Jadi itu kita punya, kita nak projek kita ni ada impact. Macam mana kita align, tu yang penting, strategi tu. Okay. Dalam pemupukan strategi, kita kena lihat, itu saya kata matlamat utama kita punya projek dan apakah fungsi ataupun objektif kita di, contohnya kalau di pusat pengajian ataupun HEPA, apakah skop ataupun utamanya yang perlu kita deliver dan kita responsif dan realistikkan benda tu. Kerana dalam strategi yang nak kita buat tu, kita kena lihat keperluan perlu ini dan perlu dirangka bersama oleh semua pasukan. Dan apa yang saya lihat di sini ialah kita kadang kita terlupa nak sejarah. Kita hanya listkan. List dengan strategi adalah benda yang different. Tuan-tuan kena lihat bagaimana kita nak sistematikkan kita punya projek agar ianya lebih relevan lah.
Itu saya kata perlu ada checklist yang padu, perlu kena ada contingency yang jelas. Adakah soalan lain, Puan Manap? Ya, ada beberapa soalan. Bagaimanakah cara untuk mengukur kejayaan sesuatu projek selain daripada menggunakan borang kaji selidik dan soalan kuis? I think ni more to macam kuantitatif punya impact kot saya rasa. Okey. Kadang-kadang kita guna kaedah kuesioner berkala ataupun kita nak Google Form. Dan kita boleh juga melihat pada, kita boleh buat secara ringkas, random pada temu bual. Kalau kita buat di program kemasyarakatan, kita tengok impact tu. Dan impact ni tidak boleh dilihat secara terus. Dia mungkin kalau impact projek yang berkala, dia makan masa. Adik-adik perlu lihat, kena wujudkan katakan comprehensive question. Katakan bulan pertama, okey, makna balas. Okey, setelah 3 bulan projek, apa makna balas? Barulah kita tahu impact itu dan kita kena buat rumusan pula. Bagaimana untuk menambah baik hasil dapatan, rumusan, dapatan komen yang diberi. Contohnya kalau projek jangka panjang, dia tidak mustahil kita kena buat awal 1 hari makna balas yang ditanya kuesioner itu relevan dah. Tidak. Kita kena buat berkala, kena rancang. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan seterusnya kalau projek jangka panjang lah. Maksudnya, kita kena dapat dapatan tu, barulah ianya boleh berimpact dan kita kena perbaiki pula the next project. Jadi kena plan lah. Dan kena buat juga metod-metod yang pelbagai. Bukan hanya kuesioner, mungkin dengan temu bual, mungkin merujuk pada kementerian yang terlibat. Kalau dia kata, dah nampak dah, kalau kita buat dengan program orang asli ni, nampak mereka ni dah faham dah nak pasarkan dia orang punya produk. Ataupun dah faham dah, dia orang nak jelaskan kadar imbangan, keuntungan dengan kadar jualan borong. Contohnya lah. Jadi kalau ini dah jelas, ataupun dia orang dah pandai dah nak bungkus secara umum, ataupun nak packing, ataupun nak cuba pasarkan produk dia orang. Ini impact-impact yang perlu kita buat secara berkala, dengan tool yang berbeza dan kena melihat kepada fokus skop projek kita, jangka panjang atau jangka pendek. Okay, Puan? Ikut soalan jawapan tu. Okay. Alright. So, Muhammad Muslim. Muhammad Muslim yang bertanya soalan tu tadi. Kemudian daripada Anis Mawarni, kalau kita buat plan contingency, kena masukkan dalam kertas kerja atau hanya ni dia bertanya, kena masukkan dalam kertas kerja atau hanya plan tanpa letak dalam kertas kerja. Maksudnya, tadi tuan dia sebutkan ada plan A dan plan B. Adakah perlu dimasukkan dalam kertas kerja ataupun bagaimana? Dia kalau tanya saya, lebih baik dimasukkan, menunjukkan bahawa anda telah merancang dengan detail, anda melihat semua tool, anda mengambil kira keperluan semasa. Karena dengan kita merancang plan AB, kalau kata pihak yang melulus melihat, anda telah bersedia dengan plan tindakan anda, menunjukkan bahawa anda telah relevankan anda punya projek itu berdasarkan keperluan perlu. Itu saya rasa elok dinyatakan, menunjukkan bahawa anda telah ada future element dalam perlu itu. Elok dinyatakan. Tak payahlah banyak kan, dia ringkas je, tak perlu you nak buat karangan ataupun just you mention what the plan yang kita akan buat jika plan A ni tidak sesuai. Don't put ayat-ayat yang tak kena, jangan kata tidak teratur, tak sesuai ataupun dalam keadaan semasa, kita nak buat plan B. So detailkan itu secara ringkas. Ia berikan impact bahawa anda telah mengambil kira future element, anda telah mengambil kira all aspect dalam keadaan semasa dalam deliver that project dan memastikan projek itu boleh berjalan walaupun jua keadaan. Ini jaminan AJK ni kepada pihak nak meluluskan kita punya ataupun nak melihat kita punya relevant projek itu berterusan. Boleh ikut adik Anis? Harap adik ni berpuas hati dengan jawapan saya. Okey. Ya, lebih teliti, betul. Saya nampak juga tu ada komen daripada Doren. Okey, itu secara umum saya kata dekat Puan Fana, saya tak nak cerita tentang garis panduan yang ada, saya nak bagi tip lebih on the tip yang boleh anda bawa. Dan saya pun belajar, bukanlah saya pun hebat macam Puan Fana tu, tak hebat mana lah. Kita pun masih belajar lah. Kadang saya cakap kat tuan-tuan adik-adik semua, bila you lalui pengalaman ni, you kena buat projek ni, you lalui pengalaman, itulah ilmu yang you tak boleh beli. Ilmu itulah you tahu the do and the don'ts, dan you akan create new checklist pula. Oh, for the next project ada faham dah. Cuma kelemahan kita ialah you get that info, you tak share. Menjadikan rakan-rakan hilang info tu. So bila dapat benda-benda yang uniqueness, catat. Masa postmortem tolong kongsi. Janganlah postmortem buat benda-benda remeh saja. Cerita duit tak cukup. Postmortem yang tu je yang utamanya keluar. Kewangan tak cukup. Cuba cari kelainan dalam postmortem itu untuk the next project. Firmly you will do the better. You will do benda-benda yang tak betul, the don'ts kita dah reducekan, kita dah eliminate terus.
Boleh Jadi saya harap itu satu elemen yang anda kena lihat, kerana mendepani, merancang, melaksana adalah masa yang paling penting. You akan dapat pengalaman baru yang you tak akan dapat sama dengan projek yang you buat kali ini dengan projek yang akan datang. Itulah senario yang sebenar. Jadi pengalaman tu kena diambil, kalau perlu catat dan ingat, share dengan semua AJK agar AJK faham the do, the don'ts, the future element apa yang perlu kita bawa for the next step kita punya projek. Boleh Okey? Boleh ke adik-adik semua? Soalan auto-auto kan, auto-auto cakap macam ni Okey, 11.30 tak apa. Okey, semua kata boleh tuan. Okay. Yang mana tak clear tu, kalau di PPIP boleh jumpa saya terus. Kalau kata ni saya akan bagi alamat email dan WhatsApp. Kalau tak jelas boleh WhatsApp saya. InsyaAllah aku asyik kongsi selamanya. Tak ada masalah. Dan saya pun cetek ilmu. Jangan kata saya banyak ilmu juga. Puan Mana walaupun masih lagi beberapa tahun jalan inisi awam, namun still belajar. Kadang saya belajar dengan adik-adik juga. Bila saya first time datang ke school, alhamdulillah school ni banyak benda baru yang kita belajar. Memang seronok lah. You akan faham. Semalam saya pergi ziarah seorang pelajar tak sihat, nama Hizir, kalau ada diingatlah, di PPIP budak tahun 2. So kadang benda ni beri semangat kepada beliau. Beliau risau dengan assignment. Saya kata don't worry. Lepas tu saya kata dalam perancangan hidup ni, kalau kita rancang kita punya tindakan, kita dah tahu dah deadline-nya ada, tolonglah ini untuk kita kerja jugalah untuk projek. Kita dah faham deadline, janganlah kita buat benda-benda last minute. Saya ulang suara. Kita kerja tuan-tuan nak lulus, prepare awal-awal. Buat timeline betul-betul. Kalau portfolio tu nak bagi pelaporan, dah buat checklist. You kena bagi minggu ni sebelum I bertindak untuk buat laporan akhir. Kan? Kelemahan kita ialah kita gagal perancangan itu. Itu kita lemah dalam setiap projek kita. Jadi ini tip-tip yang kita perlu titipkanlah dalam kita punya projek. Sebab dia bukan untuk pelajar saja, bahkan nanti dengan acuan yang berbeza. Itu kena ingat juga. Benda tu. Okey, kalau tak apa saya nak ke conclusion Mana? Boleh Boleh. So mungkin orang dah boring lama saya cakap non-stop kan. Saya orang Penang macam ni. Orang Penang ni dia cakap tak berhenti, seronok. Tapi oleh kerana bila Puan Mana kata kongsi dengan adik-adik pula, lagi seronok. Sebab apa, saya pun bolehlah kongsi sikit dengan adik-adik kita. What the gist yang dia orang perlu faham. Saya tahu orang-orang semua ada dekat Hebat dengan HDC, tak apa. You boleh baca. Tapi ni benda-benda lain Puan Mana yang you kena ingat dalam merancang ataupun merelevankan kata kerja anda. Okey, saya nak bagi penutup saya dengan perkara ni lah. Sebab dengar kan orang Penang. Jangan risau, seronok dengar orang Penang. Biasalah orang Penang ni dia cakap lorat tak lari, tapi saya cuba cakap dalam bahasa yang resmi lah agar tak confuse. So dalam menghayati ataupun deliver project, kita kena ingat perkara ni. Sebab kalau you tak ada teamwork, you tak together, everyone tak buat kerja, semua tak achieve, dan you tak buat more, you kena exceed. You jangan target katakan 60, you jangan tekan 60. You have to be exceed. Kalau you buat more atau exceed, that's tunjuk kata you adalah lain pada yang lain. Itu perlunya tim kita. Dan saya senaraikan juga 8 perkara elemen untuk kita pastikan sukses kita punya projek, kita punya deliver, kita punya tugas. Tak kira lah, ingat ni pesanan saya. Life and future kita yang plan. Nobody will plan to us. So bila life and future ni saya sebut di sini, adik-adik akan bekerja, adik-adik akan buat projek, adik-adik akan bertugas, adik-adik akan belajar. You in your hand. You kena plan betul-betul your life and your future. Your life for 3 to 5 years what to be. For next 10 years what to be. You yang have to plan. Jangan lupa 8 perkara ni. Pertama, kena passionate. Walaupun tak minat, tak suka, AJK pengusi bagi, you kena tanamkan dalam minat, ini ruang aku untuk deliver, ruang aku mencungkil benda baru, aku kena wujudkan passionate dalam diri kita. Kena yakin, terima dengan hati yang rela, bukan paksa. The issue is now, dia tak kerti buat, dia tak nak belajar. Tak pernah rujuk dengan Puan Fana, Tuan Salman, Cik Mukhwib atau pegawai hebat yang lain, Cik Hazlan. Dan wujudkan dalam diri ni, aku suka. Aku suka. Allah, tension lah benda ni aku tak minat. No. When you say tak minat, you telah menutup jiwa dan minda you untuk buat benda yang better. We have to be passionate. Bila dah passionate, minat, jangan pula tak buat benda tu. Allah, minat ni mula lah. Saya minat, suka. Tak jalan kerja. You have to work for it. You have to plan. Bermula langkah minat, apakah next step you have to be? You have to work for it. Betul. Selepas dah work, you kena fokus. Masalah kita ni semua nak buat.
Kalau ada 8 AJK, 8 AJK dia sapu. Tapi you are not focus. Why not you focus one, you deliver better. Satu lagi yang nombor 5 kata, nombor 4 tu. Kita dah fokus-fokus, kita leka. Saat lagi sambil buat kerja dengan lagu, retak kerja yang lain, tajuk lain. Tengok drama Melayu lah, drama apa Korea lah, apa semua, tengok set, then lupa yang lain dah. Sebab you tak fokus. Yang kedua, bila you leka-leka, you kena ada push element. That's why kena ada push. Aku ada tugasan ni. Aku dah yakin dah nak cerita kelainan. You have to push factor for yourself. Bukan orang lain nak tengok you, bukan orang lain nak push you. You kena push sendiri. 8 perkara ni kena ingat saya kata. Lepas tu kena lah bagi idea. Dah tahu buat A tak bagus. Idea B dah. Sama, yang kata aku hebat sangat. Sorry ya, tak mau cakap, nak diam ya. Tak lagi cakap aku kena buat. Cakap kena. No, remove that concept. This, we are pelajar 21st century. You kena ada idea yang lebih baik, idea yang mantap, different, make it different. Dan kami memimpin adalah aspirasi USM, tunjuk bukti. Ini yang saya nak luahkan segala-gala pemadam. Sebab saya nak pelajar kita tak kira apa jua bangsa, you are tunjuk bukti, you are different, you bawa flagship USM, you are ada elemen yang lain. Bila you push diri you jangan putus bagi idea, berterusan. Bila ada idea, kena lancang juga. You improve or not? Kan? Sometimes kita ada idea, tapi tak improve. How to proven you improve? Okay, idea tu kena digagaskan dengan perancangan, kena tunjuk, and then setiap projek tak lari daripada serve. You have to be serve. You kerja tu you serve. Walaupun you kerja dengan private, government, agensi awam yang lain, you have to be serve. Kalau you tak serve, apa benda? Kan? Projek pun nak serve juga, kan? Dan kena ada continuity dan kena persis benda tu you boleh buat. Jadi saya bagi tip 8 elemen ini, dia akan mestinya kejayaan you all untuk kertas kerja, untuk projek dan your life and future. I ulang suara. Your life and future, nobody will plan to you, but you have to plan for your own self. Jangan risau, carilah banyak pengalaman. 2-3 core element. You pandai ICT, you pandai bidang perguruan, you pandai bidang management. Ambil sebanyak mungkin. Sebab now kita ada major minor. You wujudlah major minor. Tanya Pak Fahana, kita pernah bincang dulu. Kalau boleh kita nak setiap orang tu dia ada major minor dia sendiri. Kalau you ada major 3, you ada minor 8, oh, you memang super. Uniqueness of individu ataupun uniqueness of worker. Kan? Then jangan lupa, you kena plan, you kena sensitive on the need. Kita lupa, kita plan-plan hari ni, lupa tengok esok ada benda baru, kita tak sense of urgency, tak tengok need terbaru. Betul plan kita tak relevan. Dan jangan lupa, kena inline with the top management aspiration sepanjang masa. Kita kena ingat itu. Ya? And then, kita kena lihatlah, Proasma selalu bincang pada kita kena respect, refer, relevant. Ciptalah diri kita ada 3 R ini agar sepanjang masa kita berterusan relevan. Jadi itulah seberingkas daripada saya yang super daif ini. Orang tua-tua boleh tiak ni macam ni lah kan. Saya sayang anak muda ni. Bila saya main di school, saya seronok. Dah jumpa adik-adik, saya boleh bina, saya boleh berkongsi, saya boleh beri tip. Dan saya boleh orang kata membantulah agar pelajar ni tak kira lah. Di PPIP ni ada China, ada India, ada Sabah, Sarawak yang jumpa saya cuba bantu yang boleh. Jadi sama juga dengan adik-adik. Kalau ada masalah, boleh email saya, itu nombor WhatsApp saya, dan itu nombor call saya cuba bantulah. Dan tak banyak ilmu saya kongsi hari ini, lebih pada kemenjadian elemen yang lain yang boleh anda ambil di sebalik tabir, dan saya tak nak ambil dalam buku, saya ambil benda-benda yang anda boleh share. Jadi itulah pada saya yang sebenaif, dan harap maaflah kalau ada kurang atau lebih, dan saya buka untuk sesi soalan pada anda semua. Jadi saya serah balik pada Puan Fahana dan juga Tuan Salman untuk seterusnya. Jadi saya menunggu kalau ada soalan ataupun yang segan-segan nak bercakap tu nak email pun boleh, saya akan jawab dan saya akan panjangkan note dan juga checklist yang sahabat perlukan tu. Okey? InsyaAllah. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cik Fazal Osman atas kongsian pusat projek tadi. Kita buka soalan sekali lagi sebab banyak sangat sebenarnya skop dalam pusat projek yang kita boleh belajar sebenarnya. Betul apa yang Cik Fazal kata, pengalaman tidak boleh dibeli. So apabila kita buat satu projek tu, just grab sahaja task tersebut dengan tujuan ataupun dengan niat kita nak belajar. Maknanya kita kena master skill tersebut. So kita sendiri perlu buat, saya banyak kali tekankan Cik Fazal,
kita buat SWOT analisis untuk diri kita sendiri. Ya. Maksudnya kita kena pasti apa kita punya weaknesses, kita punya strengths, kan? Yes. Kemudian kita close the gap. Katakan kita kurang dalam skill apa skill lah kan, skill komunikasi contohnya. Jadi kita cari ilmu dan kita cari mentor. Sebab bila kita bermentor ni jalannya lagi nampak jelas kan. Jelas. Betul, saya setuju. Yang SWOT tu betul, you kena lihat kemampuan kendiri dan pasukan kita. Saya tak mention tadi, itu penting. Sebab kadang kita rasa kita ni faham satu bahagian je. Sedangkan kita ada banyak keunikan diri yang boleh kita ketengahkan. Kita tak perasan diri tu, kita tu ada kelebihan tu. Dan kekurangan tu kita kena declare. Bila kita kurang yang tu, cari yang tu kita perbaiki. Kan? Dan you all beruntung juga Puan Farhana dengan Tuan Samad ni, dia orang dah buat projek mega lagi besar. You all boleh share. Dia orang sebenarnya lagi banyak peringkat international. Dan Puan Farhana dia buat international. Tuan Samad pun international. So, dia orang pun boleh beri gambaran yang lebih better. Semua ni you all ada kepakaran yang hebat lah. Bersyukurlah belajar semua. Danok. Pegawai rujukan. Ada pegawai rujukan yang sama. Saya pun berkongsi juga dengan Puan Farhana. Saya berkongsi dengan Tuan Saman. Banyaklah kami bersamalah dalam mengendalikan projek Betul tak Tuan Saman dengan Puan Farhana Jadi ni rakan-rakan Lestari UMM ni yang saya pun selalu berkongsi lah. Jadi beruntung boleh rujuk juga dengan pakar diorang tu. Saya ni pakar tak banyak lah. Boleh lah nak sikit tu boleh lah kan. Tapi kalau ada perkara lain pun nak dikongsi boleh, insyaAllah yang boleh bantu kita bantulah untuk menjadikan pelajar kita relevan dan juga terbaik dan terkehadapan. Jadi ada soalan lagi mana? Saya suka yang Cik Faizal ada highlight tadi. Saya suka nak highlight semula apa-apa yang you all buat, apa-apa projek yang nak buat, pertama sediakan checklist, master checklist. Yang tu yang akan guide kita dan bantu kita untuk monitor diri sendiri, kan? At least bila kita jadi leader, kita tak akan mampu nak ikat semua benda dalam kepala kita banyak kan. Jadi bila kita ada checklist, at least dia akan dapat membantu kita buat pemantauan. Betul. So dekat dalam checklist tu ada, nanti Cik Faizal akan kongsikan. Saya akan kongsikan slide dengan checklist dan juga a few tool dengan strategi sikit lah untuk adik-adik dapat sikit gambaran lah. Dan bekalan ni boleh digunakan lah masa belajar ataupun ditambah baik masa kerja. Sebab saya ulang, masa kerja skopnya berbeza. We have to know the nature di tempat kerja dan kenalah buat perubahan ataupun ketetapan yang perlu di jabatan atau agensi masing-masing lah. Boleh Jadi dah tak ada soalan kot? Okey kot lah? Boleh, ada soalan? Ada soalan lagi? Ada. Jelas ni tuan. Itulah Jadi biasalah untuk ni, jangan marahlah. Yang dua-dua orang tu muda lagi, saya ni orang tua-tua kan. Tuan ni macam tua-tua bagi ni, kakak adik faham lah. Tapi kalau Puan Farhana dengan Tuan Sama lagi lebih jelas lah. Saya ni orang tua-tua ni cara orang kata lama lah. Tapi oleh kerana kita kena ambil kira, faham pengalaman lama pada orang lama, kita kena ambil. Yang baru pun kena ambil. Baru dah diasimilasikan, dia akan jadi yang terbaik. Jadi pengalaman yang mahal. Selamat datang tuan ke HGP. InsyaAllah tak lama lagi tuan akan ke HGP. Okey, doa. Tak ada dapat semangat tu ada tu. Kita ambil ilmu baru sebab saya pun seperti Puan Farhana dengan Tuan Sama Selamat Luar, saya duduk di center je. Dan ni baru 6 bulan ke school. Jadi kalau ada yang kurang tu, adik pelajar nak kongsi lah. Sebab kita manusia ni sentiasa kena cari ilmu baru. Saya baru 6 bulan dekat PPIP. Agak naif lah ilmu tu. Kadang saya dengan Cik Jaya kami sedang belajar lah pengurusan pelajar di sini dan juga pengurusan program, grant dan sebagainya lah. Itu satu benda yang unik lah. Betul Tuan Saman dengan Puan Farhana. Menguruskan adik ni unik dan kita dapat keberkatan lah. Kita kongsi ilmu. Dan mereka pun kadang perlu kita bimbing. Itu matlamat saya. Tak lebih daripada itu. Sebab kita human ni kena saling bergantungan dan saling bantu-bantu.